Mami, sambil-sambil lah. Pegang jelas sekejap. Tapi Mami tak tahu Mami cakap apa. No idea. Mami cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ni saya tak tahu saya nak bercakap apa. Sebetulnya saya tak tahu saya nak bercakap apa. Salahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam kepada Salahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Okey, saya baca soalan lah. Saya baca soalan. Kepada yang nak bertanya tu, saya baca soalan. Jika saya boleh jawab soalan tu, saya cuba jawab untuk sementara waktu ni. Pasal anak saya hari ni dia kelas tambahan. Jadi saya ada beberapa second lah untuk baca soalan dan saya cuba jawab. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Ada apa-apa soalan ke nak bertanya dengan saya? Saya cuba jawablah hari ni. Hari ni saya cuba jawab. Saya agak tegang 2-3 minggu ni, agak tegang. Pemikiran saya pun tegang. Mungkin orang lain ingat PMYT ni takkan ada kesan. Tidak. Saya ada kesan dia. Mula-mula saya dapat perjalanan mimpi yang terakhir ni, saya sakit. Bukan saya sihat. Saya sakit. Seminggu lah. Pendek kata, saya tak boleh akak lutut. Lutut saya jadi longgar. Saya jadi tak sihat. Sekarang ni apabila menghampiri detik-detik orang panggil rempuhan orang lapar ataupun rempuhan ahli politik ataupun berbagai-bagai rempuhan yang tidak berpuas hati, saya jadi macam memulas perut tu, rasa macam ada benda tak kena lah dekat organ-organ saya. Macam ada je. Tambahan pula saya pun dah dapat alamat orang yang saya melekat dekat hati saya, mengucapkan selamat tinggal. Jadi saya, alamat ni agak berat lah untuk saya tampung dalam keadaan yang saya perlu menjalani. Sebelum tipuan emas ni, menjalani dengan stabil. Maksudnya saya tak boleh menjalani dengan stabil kerana alamat orang yang melekat dalam hati saya ni telah pun Allah bagi tanda mengucapkan selamat tinggal. Jadi benda ni memberi tekanan kepada saya. Saya tak boleh orang kata apa, abaikan tanda ni, kerana tanda ni Allah bagi. Jadi saya tidak boleh menolak. Saya kena belajar meredai. Agak susah kerana tanda ini adalah benda yang sukar untuk saya lepas daripada hati saya. Macam itulah. Jadi keadaan saya sekarang ni macam ni lah. Jadi akan jadi sakit-sakit. Sebabnya orang ingat saya ni dalam keadaan seronok. Tak seronok. Apabila saya dapat mimpi, perjalanan mimpi yang terakhir bulan 11 tahun 2019, saya tak pernah rasa seronok.
Tak ada keseronokan. Hari-hari duk fikir, lepas satu-satu jadi. Jadi tak ada keseronokan. Ada debaran setiap masa, debaran, ketakutan. Mungkin hari ni tak semua orang yang Allah pilih diberi clue ataupun diberi peringatan. Tak semua ada. Tapi yang mana Allah pilih ni, dia tak ada dah rasa tu. Rasa gairah tak ada. Yang dia tahu peringatan dan clue seterusnya dan seterusnya akan terjadi. Saya tak boleh, tak tahu macam mana saya nak menerima kenyataan. Saya perlu duduk dalam hutan, masak bubur pakai daun-daun, bukan pakai beras, bukan pakai gandum, tapi pakai daun untuk mengalas perut. Saya tak tahu macam mana nak explain kepada rakyat Malaysia jika kita penuh dengan kesombongan, kita penuh dengan keegoan, kita penuh dengan syok sendiri, kita lah paling sempurna, kita rasa kita layak untuk dihormati, tanpa mengambil kira apa yang telah saya tuturkan dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Maka kita akan pergilah. Kita akan makan bubur. Bukan bubur diperbuat daripada beras, bukan bubur diperbuat daripada gandum, tapi bubur diperbuat daripada daun-daun ataupun pucuk rumput. Jika apa yang saya tutur ni tak memberi iktibar, masih lagi dengan keseronokan menceritakan perjuangan diri sendiri, itulah paling benar, inilah kita akan lalui nanti. Saya bercerita ni kerana saya ada anak-anak. Saya tak naklah anak saya melalui seperti yang dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Sekurang-kurangnya bagilah masa untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita membesar dengan baik. Memang orang akan kata, kan kita dah akhir zaman. Jadi, kita yang waras kepala ni memang minta ke benda ni akan berlaku. Sebab tu saya melalui pemikiran saya sendiri, kita cuba berbaik. Cuba banyakkan kebaikan, kebajikan, kasih sayang, supaya ada timbang balas pada manusia. Ada masa lagi kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan kasih sayang. Ini macam mana kita nak pergi sedangkan kasih sayang kita tidak mengenali kasih sayang. Macam mana nak kenal kasih sayang? Terlalu mencari kesalahan-kesalahan orang yang lain, mencari kesalahan pihak lawan, hingga lupa kita dengan dia sama-sama bangsa Melayu, sama-sama anak cucu Adam dan Hawa. Jadi kita bertengkar, nak mendabik dada kita lah paling benar, kita lah paling betul. Hakikat sebenarnya kita kena memupukkan nilai kasih sayang. Kita kena sayang sesama manusia. Kita kena ada rasa malu apabila kita bertutur kata. Ini menjadi satu perkara yang dalam masa satu malam hilang. Jadi sia-sia. Umpat keji, kata mengata, sindir menyindir, nak menceritakan perjuangan. Diri sendirilah paling sempurna, diri sendirilah paling betul. Di mana kasih sayang tu? Di mana kasih sayang tu? Kasih sayang tu sudah tidak ada. Dan apabila sampai pada waktu yang Allah tetap, kita tidak mengenali kasih sayang. Apabila tidak mengenali kasih sayang, macam mana kita nak capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala?
Jika kita kata kita dah betul dah dengan Allah, tapi macam mana dengan manusia? Adakah kita terlalu menghukum dan kita tidak mengenali sesama manusia? Tidak ada nilai kasih sayang daripada jiwa raga kita. Yang adanya kesombongan, keegoan, merasa dirilah paling sempurna, merasa dirilah paling betul perjuangan. Di mana kasih sayang? Ini saya cakap nilai kasih sayang antara manusia dengan Maha Pencipta. Jadi di mana pembuktian kita kepada kasih sayang tersebut? Yang Allah minta kasih sayang tu. Manusia sesama manusia, kita kena buktikan kepada Allah Subhanahu Taala. Ini yang saya nak cerita. Saya pun tak tahulah berapa banyak lagi saya nak menghabiskan masa nak menceritakan perjalanan mimpi yang terakhir. Saya tahu ganjaran yang saya perlu cerita. Perjalanan mimpi yang terakhir seperti memberi makan ribuan anak yatim. Tapi adakah ada kesan pada tiap-tiap anak Adam ni, anak Hawa ni, nilaian yang begitu simple, kasih sayang. Jadi kita ni panjang lagi nak bergeraknya. Pernah tak kita ajar anak cucu kita makan bubur daripada pucuk-pucuk? Bukan pucuk muda, pucuk daripada daun-daun yang tua tu. Pernah kita ajar anak cucu kita? Kalau perkara macam ni kita tak pernah ajar anak cucu kita, kenapa kita berlagak sombong? Kita berlagak kita lah paling benar perjuangan kita. Sedangkan benda ni Allah dah titip dah. Dah bagi tahu dalam perjalanan mimpi yang terakhir. So bagaimana? Bagaimana kita nak memahami, menghayati supaya kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukannya nak mengajar orang. Anggaplah saya membebel. Saya bukan ustazah, saya bukan siapa-siapa. Kelebihan saya cuma Allah bagi ada anak 3 orang. Anggaplah saya membebel lah. Anggaplah saya membebel. Saya tak seronok pun. Saya tak seronok perkara macam ni. Allah janji perkara yang indah kepada saya. Allah janji. Bukan manusia janji. Allah janji. Tapi saya tak seronok nak menyebut pun. Tak merasa kebanggaan. Tak seronok langsung. Sebab apa? Walaupun Allah dah janji dalam perjalanan mimpi yang terakhir, saya mati sebagai Ratu Nusantara. Jawatan saya sebagai Ratu Nusantara. Saya mewakili keseluruhan Nusantara. Saya ni pemimpin semua. Sebelum saya meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi. Tapi saya tak seronok nak menceritakan perkara ini. Kerana apa? Kerana laluan nak sampai ke arah itu perlu ada pengorbanan yang berat, yang tidak boleh dikata, yang tidak boleh ditawan. Jadi saya tak seronok. Sebab tu saya cuba menghalangi. Jadi orang biasa pun tak ada masalah. Jadi orang biasa, makan sebagai orang biasa, duduk sebagai orang biasa. Jika tak mampu makan satu hari 3 kali, makan je lah 1 hari 1 kali. Makan je lah. Hiduplah dalam keadaan biasa. Janganlah kita merasa sombong dengan kemewahan yang sementara, dengan kelebihan yang Allah bagi sementara. Jangan berasa seronok. Kita yang orang puji kita melambung-lambung. Jangan merasa seronok semua ni. Kerana apa? Kerana
anda belum diperlihatkan bagaimana jalan ke hadapan. Jadi saya minta keseluruhan ahli politik atau sesiapa sahaja yang berasa andalah nombor 1 di dalam Malaysia, tolong hentikan perbalahan ini. Tolong hentikan segala berbentuk perbalahan ini. Tolong hentikan. Jika anda tidak percaya apa yang saya ungkapkan, makan bubur bukan dari pucuk tapi daun yang keras dijadikan makanan. Jika anda tak percaya, maka teruskanlah perbalahan, maka teruskanlah keseronokan. Konong-konongnya andalah nombor 1 dalam Malaysia. Andalah paling sempurna. Tidur di tilam empuk, duit berkepuk-kepuk, hidup dengan segala tepuk-tepuk. Apa lagi? Ya? Last kali? Makan apa? Makan bubur dari pucuk, bukan pucuk, dari pokok. Batang kayu pun ada, dari daun-daun yang tebal, yang belum pernah tengok. Janganlah sampai tahap tu. Bertindak cara matanglah. Jangan terlalu taksub dengan sesiapa. Bersederhana dalam setiap tindakan. Tutur kata bersederhana, jangan lancang. Hiduplah dengan keadaan biasa. Tak boleh makan 3 kali sehari, makan 1 kali sehari. Syukurlah dengan apa yang ada. Hidup biasa. Ini sajalah yang saya nak bagi tahu hari ini. Saya pun tak tahulah. Pening kepala dah. Ramai semalam orang tanya tak faham. BR, Business Roundtable, yang dirasmikan oleh Joe Biden. Benda ni cukup besar. Dan dia, kelu-kelu dia dan perbuatan-perbuatan dia adalah hero. Dari pandangan rakyat, dia lah hero. Tapi cagaran dia berat. Dan mereka juga ada hero yang mereka letak. Dan jika hero mereka mati sekalipun, mereka tak kisah kerana mereka ada wang yang banyak. Mereka boleh ada lantikkan hero yang baru. Jadi jika hero kita patah, maka keseluruhan kita pun patah. Jadi bagaimana kita nak mempertahankan hero kita daripada patah? Ini maksud saya yang sebenarnya. Jadi dekat sini permainan ni berat. Saya cuba bagi clue, bagi munasabah lah, supaya boleh bertindak dengan baik. Supaya jangan orang kata apa, berlebihan. Jadi tengok pada senarai clue nombor 2, perhatikan dan pertimbangkanlah. Jangan jadi seperti itu. Bukannya saya bagi clue, satu-satu terjadi. Satu-satu terjadi. Memanglah PMYT sedang terjadi satu persatu. Tapi saya bagi clue ni supaya jangan terjadi. Biarlah kamu nak cakap saya bohong pun, tak ada masalah. Sebab apa? Jika ada copnya saya ni berbohong, maka saya tak kisah. Jadi saya pun tidak terkena juga. Orang kata getah dekat dalam PMYT. Ini sebab dah saya pecahkan satu persatu. Saya tahu saya PMYT akan terjadi satu persatu. Tapi kita kan ada otak. Kita boleh doa lagi supaya diperlambatkan. Jadi cubalah ambil perkara ini, pandang serius lah, supaya jangan terjadi. Saya tak kisah jika orang kata saya tipu pun. Saya tak kisah. Supaya jangan terjadi.
Saya tak nak semua ni terjadi. Bukan saya dalam keadaan elok. Saya dah tak ada apa-apa dah. Saya dijatuhkan serendah-rendahnya dalam Malaysia. Tapi saya tetap juga nak hidup dalam serendah-rendahnya dalam Malaysia ni. Saya lebih risau. Biarlah orang kata saya tak berapa normal pun. Tak ada masalah bagi saya. Siapa yang saya ungkapkan ni, saya harap orang lain pun boleh memahamilah maksud saya dengan jelas-jelasnya. Memang saya tak boleh sebut perkara ini. Yang telah saya sebut kepada semasa siasatan kepada saya tahun 2021. Saya tak boleh sebutlah. Tapi saya harap perkara tu jangan berlaku kepada sekarang dan akan datang. Sebab tu saya bagi juga senarai clue nombor 2 supaya jangan berlaku. Saya harap sangat jangan berlaku. Tak apalah, saya dijatuhkan serendah-rendahnya, tak ada masalah. Di mana makanan, minuman saya biarlah Allah hantar. Tak ada masalah bagi saya. Saya harap ni boleh jelaslah. Memang saya tahu akan ada macam-macam lah akan kata kepada saya. PMYT tidak sanggup dengan PMYT sendiri. Betul lah. Saya manusia biasa. Mana ada orang sanggup? Mana ada orang sanggup? Anak saya masih kecil. Kesian anak saya. Saya tahu anak orang lain pun masih kecil. Cucu pun masih kecil. Saya tak ada cucu. Jadi saya fikir macam lah sebagai kita manusia. Fikiran kita sebagai manusia lah. Tak perlulah kita nak jadi hero. Nak jadi heroin. Tak perlu. Semua tu tak penting. Duit yang banyak tak penting. Harta melimpah ruah tak penting. Konong hebatlah konong pun tak penting. Ada apa-apa soalan ke? Waalaikumsalam Ruspadila Bakar. Kepada yang bagi salam tu, terima kasih. Waalaikumsalam semua. Ada apa-apa ke lagi? Nur Hidayah, saya tak pakai celak. Pada yang mendoakan saya, alhamdulillah, terima kasih. Doa saya kekal serupa. Semoga kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Soalan Abdul Syukur bin Fazil. Soalan tu tak kena gaya, dik. Tak kena gaya. Kena tengok PMYT. Okey, saya sudahi lagi lah. Saya tengok tak ada soalan nak tanya saya. Mungkin dalam ni semua dah faham PMYT. Mungkin ya Allah bagi kelebihan. Faham PMYT, alhamdulillah, terima kasih. Ada masa saya cuba buat live. Tapi itulah, live saya ni agak membebe-bebe lah sikit. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih.